والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ الصمد البلمباني وإمام الغزالي شاء لله لهم الفاتحة. Kitab Sayyidus Salikin jilid 1 muka surat 24 ya. 2, 4, 6, 8, 10 daripada bawah. Betul. Ya. Muka surat 24 10 dari bawah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih lahus sultanu wal qahru wal qalqu wal amru was samawatu mutawwiyatun biyaminihi wal qalaiq maqhuruna fi qabdihi. Artinya adalah bagi Allah Ta'ala itu kerajaan yang maha besar dan yang amat gagah dan yang menjadikan segala makhluk dan yang mempunyai perintah dan yang menjadikan 7 petala langit dan langit itu pada hari kiamat dilipat dengan kudratnya dan segala makhluknya itu tergagah di dalam perintahnya. Ini huraian Imam Ghazali berkenaan dengan sifat kudrat. Kudrat ni artinya kuasa. Dia termasuk dalam sifat ma'ani. Dalam sifat ma'ani. Jadi tuan sekalian, mengikut para ulama usuluddin yang dikatakan kudrat itu hiya sifatun qaimatun bizatihi ta'ala, iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berdiri dengan zat yang ada sungguh pada zat, itulah sifat ma'ani. 7 sifat tu. Kudrat, ilmu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Adapun sifat-sifat lain dia tak berdiri pada zat. Sifat nafsiyah tentuan makna sifat, makna kata dibangsakan kepada zat. Ada tu adanya Allah Ta'ala, adanya zat Allah Ta'ala. Adapun sifat salbiah dinamakan sifat yang menafikan perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat makna kata nafsiyah dinamakan juga sifat hal, seperti mana sifat maknawiyah, sifat hal. Jadi kalau tuan-tuan nak panjangkan bicara tu, kena mengaji kitab usuluddin betul lah. Kitab kita ni kitab tasawuf. Sifat makna kata yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala itu sifat makni. Ya ta'atta biha ijadu kulli mumkin. Yang mana makna kata sifat ini, Allah yang bersifat dengan sifat kudrat ini mendatangkan dengan dia, mewujudkan tiap-tiap mungkin. Mungkin yang tak ada, Tuhan bagi ada.
wa i'damuhu ataupun mentiadakan dia. Yang ada Tuhan bagi tak ada. Hidup Tuhan bagi mati, yang mati Tuhan bagi hidup. Kerana Allah bersifat dengan sifat kudrat. Ada sihat, Allah yang bagi sihat. Allah makna hapuskan sihat, mentiadakan sihat, datanglah sakit. Bila sebut makhluk ni tuan-tuan sekalian, sifat berlawanan ada pada kita. Sifat yang berlawanan. Hidup, kita hidup, lawannya mati, kita akan mati. Sehat, lawannya sakit, lawannya sehat. Dua yang berlawanan. Jadi ada tak ada sehat, sakit, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alluq tuan-tuan sekalian, kudrat ni terhadap segala sesuatu. Seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahul ladzi khalaq sab'a samawati wa minal ardi misl. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah yang menjadikan 7 petala langit, demikian juga 7 petala bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna. Dan Allah Taala menurunkan pentadbiran ke atas langit dan bumi. Langit dan bumi Allah yang takbirkan dia. Lita'lamu, supaya kamu semua tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ke atas segala sesuatu amat berkuasa. Berkuasanya Allah itu terhadap sesuatu. Terhadap sesuatu. Apa makna sesuatu? Sesuatu ni lain daripada Allah. Semua panggil sesuatu. Dipanggil juga makhluk. Terhadap makhluk Allah berkuasa. Menghidup, memati. Bagi kaya, bagi miskin, bagi sakit, bagi sehat. Bagi ada, bagi tiada. Allah berkuasa terhadap sesuatu. Makhluk dia. Hamba-hamba dia. Mungkin pun orang panggil juga. Sesuatu ni berkuasa terhadap sesuatu. Bila orang tanya, bagi contoh, takkah Allah berkuasa menjadikan anak? Allah Ta'ala berkuasa bukan terhadap diri dia, terhadap makhluk. Berkuasa terhadap makhluk. Ta'alluq kuasa ni terhadap makhluk. Berkuasa terhadap yang harus, bukan terhadap yang wajib atau terhadap yang mustahil, terhadap diri dia. Berkuasa terhadap makhluk. Macam Sultan Perak, dia berkuasa dalam jajahan ta'alluq dia. Dalam negeri Perak dia berkuasa. Bila negeri lain, Selangor, itu raja lain. Disebut ta'alluq ni ruang kuasa dia tu terhadap makhluk-makhluknya. Itu satu yang perlu kita faham. Yang kedua tuan-tuan, disebut oleh musannif ala wafaqil iradah. Kuasa Allah ini muafakat dengan iradat. Apa yang Tuhan kendaki, itulah yang diadakan atau ditiadakan. Dikendaki taksis yang Tuhan tentu pada azali. Hang ni kahwin ada anak, tak ada anak. Tuhan takdirkan, tentukan ada anak. Sampai masa lahirlah anak itu. Kalau Tuhan tentukan tak ada anak, dia takkan ada anak itu. Kerana berkuasanya Allah itu muafakat dengan iradat kehendak dia. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbicaraan tentang kuasa ni. Qala musannif rahimahullah ta'ala, lahus sultanu, baginya itu kerajaan. Sultan ni apa? Sultan ni tuan-tuan sekalian, yang ada kerajaan, yang ada kuasa, boleh yang memerintah. Sama ada dia perintah suruh atau perintah tegah, itu panggil sultan. Kuasa. Kalau dia nama sultan tapi tak ada kuasa, itu sultan apa? Sultan Sulu. Dia tak ada kuasa. Sultan Melaka. Ada Melaka, ada sultan sekarang ni. Dia tak tahu dia terima pingat lah apalah, dia bagi pingat ke orang. Tapi dia tak ada kuasa. Orang tak panggil dia raja. Bila sebut sultan ni yang ada kuasa. Apa kuasa dia? Dia boleh menyuruh dan dia boleh menghalang. Dia boleh menyuruh dan dia boleh menghalang.
Perintahnya tuan-tuan dipatuhi, larangannya diikuti. Baru raja, baru ada kuasa. Allah apa yang dikehendaki, yang disuruh, semua berlaku. Kun fayakun. Yang dihalang takkan berlaku. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tak ada siapa yang boleh menghalang apa yang Tuhan bagi. Yang kata sultan yang dia bagi, siapa tak boleh sekat. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada siapa boleh sekat yang dia bagi, tak boleh bagi apa yang dia sekat. Wala radda lima qadaita. Tak ada siapa boleh menghalang apa yang dia qada, yang dia tentukan, tetap berlaku. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Yang mempunyai kekuasaan atas muka bumi ini tidak boleh memberi manfaat ataupun memberi mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah mempunyai kerajaan langit dan bumi. Baik itu tuan-tuan, kita bukan setakat sebut Allah Taala berkuasa di dunia, Allah Taala juga berkuasa di akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Maka yang Rabb alam ni tuan-tuan, hanya Allah. Yang lain siapa tak boleh memerintah, mentadbir alam. Lepas tu kita baca apa? Malik yaumiddin. Dialah Malik yang memerintah pada hari agama. Hari agama tu hari akhirat. Hari agama ni hari akhirat. Kenapa panggil hari akhirat tu hari agama? Kerana di akhirat besok Allah akan tanya tentang agama kita. Apa agama? Agama kita meliputi ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Allah akan tanya tentang ibadat kita. Ikut perintah Allah atau tidak. Allah akan tanya makna kata muamalat kita, perniagaan kita, jual beli kita, rumah tangga kita, ikut tak ikut hukum agama. Allah tanya juga tuan-tuan sekalian, makna kata tentang perkahwinan kita, rumah tangga kita, pergaulan kita. Semua ditanya pada hari akhirat besok. Jadi Allah memerintah dunia, dia juga memerintah akhirat besok. Itu namanya sultan yang hakiki. Pemerintah yang hakiki Allah Subhanahu wa taala. Dialah sultan yang memerintah di dunia, dia memerintah di akhirat. Sebab apa? Dia ada kuasa. Dia boleh buat apa yang nak buat. Dialah sultan. Wal qahru. Wal qahru ni yang gagah. Allah tu al-qahhar. Kita ni makhur dia. Kita ni kena gagah, digagahi. Tuhan tu al-qahhar, kita ni makhur dia, digagahi. Kita ibarat haba tuan-tuan di udara. Ditiup ke selatan lah kita, ditiup ke utara lah kita, ditiup ke kiri lah kita, ditiup ke kanan lah kita. Kita tak ada haula, tak ada quwata. Allah Ta'ala lah segala-galanya tuan-tuan. Siapa boleh halang Covid sekarang ni? Siapa tak boleh sekat? Buat macam-macam tak boleh. Kita ni macam semut ya. Tuan tengok kita ni semut. Tanyih mati gitu ya. Tengah sehat-sehat kena Covid mati. Kita pun tak nampak dia. Dia boleh buat apa saja kat kita bila dia kehendaki. Kita ni makhur dia. Kita ibarat haba di udara, ditiup. Tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada kuasa. Kita tak ada haula, tak ada quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan diri dia, maka kenallah dia akan Tuhan dia. Nak kenal Tuhan, kenal diri. Diri kita ni tak ada haula, tak ada quwata, tak ada daya, tak ada upaya. Baru kenal Tuhan yang maha kuasa. Kita hina dina, baru kita kenal Tuhan maha mulia. Kita fakir, miskin, Allah baru kenal Allah Ta'ala tu yang maha kaya.
antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kamu tu fakir di sisi Allah. Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah Ta'ala ni disebut sebagai namanya Al-Qahhar. Kita ni makhurnya, Al-Qahru, yang gagah perkasa, yang dikatakan Allah Ta'ala itu wal khalqu, yang mencipta. Khalq, yang mencipta. Kita ni makhluk dia. Dia tu khaliq, khalq. Dia mencipta. Semua ni ciptaan Allah Ta'ala. Siapa tak boleh tiru, siapa tak boleh buat apa yang Tuhan cipta, siapa pun tak boleh buat. Sebiji padi siapa tak boleh buat, tuan. Satu dunia tak boleh. Berpakatlah Amerika dengan Rusia, seluruh kuasa dunia, buat sebiji padi kalau boleh. Tak boleh buat, tuan. Biji padi pun tak boleh buat. Setitik air pun tak boleh buat. Selai rumput pun tak boleh buat. Hanya Allah Ta'ala yang mencipta ni. Orang lain tak boleh buat. Berapa lama dah tak buat? Tak boleh. Bolehlah buat beras palsu. Beras palsu, beras betul tak ada. Mata palsu, kaki palsu, tangan palsu. Palsu-palsu bolehlah. Yang betul macam Tuhan buat. Siapa tak boleh buat? Yang mencipta daripada tak ada kepada ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu panggil Al-Khalq wal Amr, yang memerintah, menyuruh. Hanya Allah Ta'ala. Dia saja yang boleh. Dia boleh perintah, boleh suruh itu, suruh ini. Semua makhluk dengar cakap dia. Sebab itu mematuhi perintah Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, ada dua macam. Satu secara tergagah, satu lagi secara taat. Manusia, makhluk yang bernama manusia, Allah bagi akal untuk patuh dan taat kepada Allah Ta'ala secara sedar. Ya, secara sedar. Ada makhluk-makhluk yang ada yang lain tetap mereka patuh tanpa sedar. Seperti mana lembu, seperti mana kambing, dia makan rumput. Daripada dulu makan rumput. Mana ada lembu makan daging? Yang makan daging rimau. Rimau makan daging. Lembu makan rumput. Itu fitrah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk dia. Dulu pernah berlaku kan di England. Dia orang bagi lembu makan daging. Dia blender lembu tu, daging di blender. Lepas tu bubur perisa rumput. Lembu makan, tuan sekalian. Makan sungguh. Dia bubur masuk sikit bahan-bahan yang bagi sedap lah. Lembu tu gemuk-gemuk, tuan. Bila mai masa nak jual, lembu tu gila. Bila dengar nak cerita lembu gila. Bila lari pada fitrah, gila. Laki-laki, perempuan. Perempuan, laki-laki. Bila perempuan nak kahwin perempuan, gila. Jantan kahwin jantan, gila. Allah dah perintah ada macam tu. Ikut perintah Allah. Baik tu kata ulama, siapa lari daripada perintah Allah, syariat Allah, orang tu gila. Gila. Apa lagi? Wassamawat. Itu dia. Allah Ta'ala juga memerintah segala langit. Langit ni semua pentadbiran Allah Ta'ala. Kita dengar cerita aja pasal langit. Kita tak pernah naik ke langit. Itu dia. Mutawiyatun. Yang mana mutawiyatun, ya, pada hari kiamat itu mutawiyatun biyaminihi, akan dilipat dengan tangannya, yakni dengan kekuasaan dia. Segala ciptaan langit semua ni yang Allah jadikan, langit semua ni Allah lipat. Berlakulah yang dinamakan hari kiamat. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Wal khalaiqu maqhuruna fi qabdihi, dan seluruh makhluknya itu makna kata di bawah wubdah dia,
Qubdah ni genggaman Allah Subhanahu wa taala. Genggam, Allah genggam. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jumpa dalam surah Al-Baqarah ayat Quranul Karim, firman Allah Taala. Tuan-tuan rujuk surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu kufur kepada Allah Taala? Sedangkan dulu ni kamu mati. Maksud mati ni tiada. Fa'ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kamu. Hidupkan kamu tu mana Allah adakan kamu daripada tiada, Allah adakan kita. Itu dinamakan qudrat. Ada juga dinamakan oleh ulama ta'asir. Maksud ta'asir memberi bekas. Asalnya memang tak ada langsung. Yang mengadakan tu Allah. Itu makna kata daripada tiada Allah bagi ada. Summa yumitukum. Bila kamu dah ada, Tuhan bagi tak ada. Tuhan bagi mati. Summa yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Mengikut para ulama tentang berpandukan ayat ini, ada 3 takluk qudrat. Yang pertama disebut sebagai sulhul qadim. Yang kedua tanjizi hadis. Yang ketiga qubdah. Qubdah ni genggam. Tanjizi qadim, suluhi qadim. Suluh ni layak. Qadim pada azali. Layak pada azali, Tuhan nak bagi ada atau Tuhan nak bagi tak ada. Benda tu belum berlaku, tapi peringkat dipanggil suluh. Ataupun makna kata peringkat layak pada azali, nak bagi ada atau tak bagi tak ada. Pada azali nak bagi dia hidup ataupun nak bagi dia mati. Yang kedua, tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni tunai baharu. Macam contoh tuan-tuan, kita ni pada azali Tuhan dah tentukan kita akan ada. Itu peringkat sulhul qadim. Mak kita, Allah takdirkan mak kita kahwin dengan pak kita. Sampai masanya ibu kita melahirkan kita. Lahir kita tu panggil tanjizi qadim, tanjizi hadis, tunai baharu. Berlaku. Yang tak ada ni berlaku jadi ada, dipanggil tanjizi qadim. Sampai masa tuan-tuan kita mati. Sampai masa kita mati. Berlaku lagi tanjizi qadim kali yang kedua. Yang mula-mula kita tak ada, mak kita beranak, kita ada, Allah yang bagi ada. Sampai masa kita ada, Tuhan bagi tak ada. Itu namanya tanjizi qadim kali yang kedua. Jadi tuan-tuan, bila kita ikut susur jalur ataupun kejadian kita ni, kata ulama ada 8. Dipecahkan 8 takluk. Asalnya 3, dia jadi 8. Yang pertama tuan-tuan sekalian, kita berada di alam ruh. Bila Allah nak jadikan kita, Allah jadikan ruh kita. Kita wujud tapi dalam bentuk ruh, bentuk suluh, bentuk layak ada. Tapi belum ada. Layak ada. Projek tu dah lulus. Plan dah ada. Masjid belum ada. Tuan-tuan boleh tengok contoh. Okey. Tuan-tuan pergi kedai. Tuan-tuan nak beli apa? Nak beli beras. Beras apa? Ni tok guru saya lah bagi contoh. Contoh-contoh ni nak bagi mudah faham. Tapi bukan hakikatnya macam tu. Contoh bagi mudah faham. Tuan-tuan nak pergi kedai. Tuan-tuan ada duit tak? Duit ada. Semua siap. Nak beli apa?
beras. Berapa kampit? Sekampit. Kan? Beras cap apa? Beras apa? Jati. Berapa kilo sekampit? 10 kilo. Berapa peratus hancur? 5% hancur. Benda tu dah. Makna kata, pada kita punya kehendak ni, benda tu kita memang nak beli. Duit pun dah ada. Beras belum ada lagi. Tuan pergi kedai Pak Ya. Pak Ya tanya, nak apa Ustaz? Beras lagi. Pak Ya, beras. Beras cap apa? Cap jati. Beras cap jati. Berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo. Berapa hancur? Berapa peratus hancur? 5% hancur. Dia pun ambil beras. Pum, letak atas meja. Jadi apa yang kita nak beli tu, bila berlaku pembelian bagi duit, dia bagi beras, maka pembelian tu pun berlaku. Itu panggil tanjizi hadis. Apa yang Tuhan kendaki layak kita wujud di muka bumi, kemudian makna kata bila berlaku lahirnya kita, itu panggil tanjizi hadis, tunai baharu. Mula-mula sulh qadim di alam roh. Berapa lama ada yang di alam roh? Hanya Allah saja yang tahu. Genggam, Tuhan genggam roh kita tu berapa lama? Berapa beratus-ratus ribu tahun. Kita pun tak tahu. Dia panggil qabdah. Sulh qadim. Pertama sulh qadim. Yang kedua qabdah. Sulh qadim. Genggam. Suluh tu digenggam. Sampai masa dikenaki oleh Allah, mak kita lahirkan kita. Itu dipanggil tanjizi hadis, tunai baharu. Kita dah boleh tak ada, Allah bagi ada. Berapa lama duduk muka bumi? Ada 60 tahun. Saya ni 69 tahun. Ikut Masihi. Kalau ikut Hijriah 71 tahun. Tak lama lagi nak mati ya ni. Pasal apa belum mati? Tuhan genggam hidup saya ni, digenggam. Qabdah tanjizi hadis. Tadi tanjizi hadis, ni digenggam. Kewujudan kita tu digenggam oleh Allah. 60 tahun, 70 tahun, 69 tahun. Dia panggil qabdah tanjizi hadis. Kemudian berlakulah tanjizi hadis kali yang kedua. Tanjizi hadis mula-mula yang tak ada, Tuhan bagi ada. Yang ni ada ni, Tuhan bagi tak ada. Kita pun mati. Berlakulah tanjizi hadis kali yang kedua. Apa dia? Yang ada Tuhan bagi tak ada. Tak ada sungguh. Mana api Pak Mat tu? Mati dah. Tak ada. Hilang terus. Tak ada. Berapa lama kita tak ada? Digenggam oleh Allah dalam kubur kita tu. Digenggam. Berapa ribu tahun? Tak tahu. Nak duduk dalam kubur berapa ribu tahun? Tak tahu tuan. Yang duduk ada dalam kubur tu ratus ribu tahun dah ada. Digenggam. Qabdah tanjizi hadis lagi sekali. Maka berlakulah kiamat tuan-tuan. Berlaku lagi sekatu tanjizi hadis kali yang ketiga. Kita yang tak ada tadi dibangkit, dihidupkan semula. Dihidupkan semula. Dan digenggam kita wujud di alam baqa selama-lamanya. Qabdah tanjizi hadis lagi itu. Maka pecahan tu jadi 8. Mula sulh qadim, kemudian qabdah sulh qadim di alam arwah tu Tuhan genggam kita, kemudian tanjizi hadis, mak kita beranak kat kita, qabdah tanjizi hadis, kita hidup 6-70 tahun di atas muka bumi, berlaku tanjizi hadis kali yang kedua 5, kita hidup dimatikan, qabdah tanjizi hadis, digenggam kita dalam kubur, akhirnya tanjizi hadis lagi sekali, kita dihidupkan semula, dan qabdah tanjizi hadis, hidup selama-lama digenggam oleh Allah Ta'ala. Inilah maksud yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaifa takfuruna billah. Macam mana sampai kamu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu asalnya mati, kamu tak ada. Fa ahyakum, dan kami hidupkan kamu.
Kamu tak ada, kami bagi ada. Dah ada, summa yumitukum. Kemudian kami matikan kamu. Kalau kita belum mati, kita tengok orang mati macam mana. Kemudian summa yuhyikum, dibangkit balik daripada kubur. Akhirnya summa ilaihi turja'un, kepada kamilah kamu dikembalikan. Ingat, kita akan kembali kepada Allah. Jangan sibuk sangat di dunia ni, lupa Tuhan. Masuk kubur tuan-tuan, kita akan cari Allah, minta pertolongan Allah. Hanya Allah boleh tolong kita. Siapa pun tak boleh tolong kita, tuan. Sebab itu di dunia ni rapatkan diri dengan Allah, taqarrub dengan Allah, buat ibadat banyak-banyak, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan di akhirat Allah tolong kita. Buka Facebook tuan, hari-hari orang mati. Baru ni 2 orang ustaz, seorang Ustaz Bakri daripada Junjung, Pak Tih Kuala Nerang, ulama yang tertua di Kedah pun meninggal. Kita pun tak tahu, tunggu masa lagi bila dia akan ambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat persiapanlah tuan-tuan sebanyak-banyak mungkin. Saya buat mati cukup takutlah tuan-tuan. Kita takut bukan siapa? Takut amalan kita tak mencukupi, perjalanan terlampau jauh. Allah berkuasa boleh mematikan kita bila-bila masa. Sebab itu Nabi Isa nasihatkan kita, tuan. Saya nak sampaikan nasihat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kata, ad-dunya salasatu ayyam. Dunia ni ada 3 hari ya, tuan. Dia suruh, Nabi Isa suruh kita kira dunia 3 hari. Jangan kira banyak-banyak. 3 hari aja. Amsi madha. Hari kemarin dah terlepas. Kita menarik air mata darah, tuan-tuan. Kita tak akan jumpa dah hari kemarin. Hari kemarin dah terlepas. Ma biadika minhu syai'. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Terlepas dah. Hari kemarin dah lepas. Kalau kemarin kita buang masa sia-sia, rugi yang amat sangat. Apatah lagi kalau kita buat maksiat. Hari kemarin bukan hak kita dah. Wa ghadan la tadri atudriku amla. Hari besok belum pasti kamu berjumpa atau tidak hari besok. Kita makan makanan, tuan-tuan, konyol. Kadang-kadang tak sempat telan, ajal datang kat kita. Kita melangkah, kaki kita yang kanan, kadang-kadang tak sempat langkah yang kaki-kaki yang kiri. Ajal mengambil kita. Besok belum tentu. Kemarin confirm bukan kita punya dah. Mana hari kita? Wa yaumun anta fihi faqtanimhu. Hari yang kamu ada pada hari ini, rebutlah. Nak bangkit tahajud malam ni lah. Nak baca Quran malam ni lah. Nak berzikir, nak istighfar, minta ampun sekarang lah. Jangan tangguh sampai besok. Sekarang hari yang kita ada ni, kita rebut sungguh-sungguh. Kata Nabi Isa alaihi salam. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, artinya adalah bagi Allah itu kerajaan langit dan kerajaan bumi. Itu ada hadis Jakim buat keluar itu kan, bahawa raja tu, sultan tu bayang Tuhan di muka bumi. Walaupun hadis itu dhaif, tapi nak bagi tahu kat kita bahawa sultan itu dia ada tanggungjawab sebagai mewakili Tuhan di muka bumi Allah, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila sultan dan kerajaan melaksanakan perintah Allah, wajib kita taat kepada sultan yang memerintah, kerajaan yang memerintah, sebab dia wakil Tuhan di muka bumi. Kita cuba, tuan-tuan, nak laksanakan syariat Allah di muka bumi Malaysia ni, tuan-tuan. Walaupun kita ada sikit ya kuasa, 2-3 orang menteri kita di parlimen, tapi kita cuba daya upaya nak laksanakan RUU 355. Kalau RUU ni, tuan-tuan, lulus di parlimen, memberi ruang pada 2 kerajaan paling kurang, Kelantan, Terengganu, boleh melaksanakan sebagian besar hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab hukum hudud, qisas ni, tuan-tuan, dah lulus dah di Terengganu dan Kelantan. Tapi tak boleh laksana sebab halangan di peringkat pusat. Kalau RUU 355 ni, tuan-tuan, diluluskan di parlimen,
maka sebagian besar daripada hukum Allah dapat dilaksanakan. Hukum Allah ni tuan-tuan, lagi tak laksana orang tak lihat cantiknya, keindahan dia. Bila dilaksanakan baru nampak. Jadi bila kita sebut bahawasanya Allah menguasai alam ini, memerintah muka bumi ini, maka kita mesti daulatkan hukum Allah. Kita tak boleh biarkan hukum Allah ni tak dilaksanakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Allah Taala yang dikatakan Tuhan itu, dia mempunyai kerajaan, langit pun dia, bumi pun dia. Mempunyai kerajaan yang maha besar dan amat gagah. Allah Taala tu Al-Qahru, amat gagah. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat. Kalau dia datang ribut tuan-tuan, Amerika tak boleh sekat. Dia datang tsunami, siapa tak boleh sekat. Dia nak buat apa, siapa tak boleh halang. Kalau kamu ada kuasa, sekatlah. Jangan bagi jadi malam. Siang 24 jam, tak boleh. Mesti makna kata apa yang Tuhan kendaki tetap akan berlaku. Dia tu qahar. Kita ni makhurnya. Kita ni digagahi oleh Allah. Tergagah, kita ni tergagah. Tak mampu kita menghalang apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang menjadikan segala makhluk, nama pun makhluk. Apa maksud makhluk? Makhluk ni kena jadi. Allah tu khaliq. Khalaqa yakhluqu khalqan fa huwa makhluqun. Kita ni makhluk, kita ni kena jadi. Allah tu yang mencipta kita, kita kena cipta. Jadi kita ni dijadikan oleh Allah. Tak ada satu pun tuan-tuan yang wujud di mana-mana pun, melainkan semua ni makhluk Allah. Allah yang bagi jadi. Kalau tuan-tuan kata ada sebiji pasir tidak dicipta oleh Allah, itu dah rosak akidah. Sebiji pasir, setitik air, selai rumput, semua ni Allah Ta'ala jadikan. Yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Ada komunis. Komunis kata ni bukan Tuhan beri jadi. Dia panggil law of nature. Law of nature. Ni komunis. Saintis tuan-tuan. Ada saintis Islam. Ada saintis tuan-tuan sekalian komunis. Saintis Islam dia kaji. Akhirnya dia akan kata ini ciptaan Allah. Kita jangan sekerat. Kalau tuan-tuan ada kesempatan mengajar sains di sekolah, terang kepada murid-murid. Boleh cerita. Kan? Nyamuk bertelur atas air. Telur tu menetes jadi apa? Kepompong ke, lava ke. Jadi nyamuk ke. Tuan-tuan boleh cerita. Tapi last kali tuan-tuan kena bagi tahu. Ini semua ditadbir oleh Allah Ta'ala. Jangan biarkan budak-budak tu raika sendiri. Takut nanti budak tu kata ini benda ni jadi sendiri. Itu komunis. Boleh jadi guru sains. Tapi kena bagi tahu anak murid kita. Ini semua Allah Ta'ala yang mentadbir, mengevolusikan, memproses. Semua ini daripada Allah Ta'ala. Ni baru ni tuan-tuan, seorang profesor. Dia orang Cina. Dia dapat antara apa, dia ni spesialis bidang nano. Dia kaji, last kali dia masuk Islam. Mai para saintis masuk Islam. Kaji, masuk Islam. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Semua masuk Islam. Jadi saintis Islam ni, dia akan kata, proses ni berlaku, benda ni berlaku, ini benda ni bercipta, benda ni ada. Semua dengan kehendak Allah. Allah yang menjadikan. Kalau komunis, dia akan kata, ini law of nature. Jadi sendiri. Jadi tuan-tuan, ada seorang profesor Islam. Anak murid dia komunis. Dia buat satu teori. Dia kata satu malam, berlaku ribut. Ribut puting beliung. Pulas pokok-pokok ni. Kemudian dia empuk, berlaga pokok-pokok tu. Hang aku. Akhirnya pokok ni jadi kepingan kertas. Keping. Pokok tu jadi macam kertas. Kemudian datang dakwat, tulis atas kertas tu.
Akhirnya kita boleh baca macam ni. Ini semua proses berlaku dengan sendirinya, law of nature, kata profesor tu. Budak ni kata mana boleh berok, mesti ada kelang kertas, yang proses kertas, mesti ada orang karang, kemudian cetak, baru boleh keluar buku macam ni. Mana boleh ada sendiri? Kalau buku ni pun ada orang cipta, orang karang, takkan alam yang bini luas boleh jadi sendiri. Akhirnya budak komunis ni semua Islam. Mana boleh sendiri? Sebuah kapal keluar daripada pelabuhan Pulau Pinang, masuk ke pelabuhan Lumut. Masuk elok je parking elok ya. Parking dengan elok. Tak berlanggar apa-apa sikit, tanpa nak hoda. Mana boleh? Mesti ada nak hoda. Kapal pun kena ada nak hoda. Takkan alam tak ada nak hoda. Itu cara-cara dia. Jadi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, Allah yang mencipta semua ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin ni bab akidah ni. Ya. Dialah yang menjadikan semua ni. Ya. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, ya, yang mempunyai perintah menjadikan 7 petala langit dan juga menjadikan, dan langit itu pada hari kiamat dia dilipat dengan kudratnya. Allah menjadikan langit, bumi semua ni pada hari kiamat tuan-tuan akan dilipat, akan digulung, akan hancur berkecai mengikut kehendak Allah, kekuasaan Allah. Dengan kuasa Allah, Allah menjadikan hari kiamat. Dan kita wajib beriman dengan datangnya hari kiamat itu. Dengan kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan segala makhluknya itu yang tergagah di dalam perintahnya. Tak upaya tuan-tuan. Kita ni semua di bawah perintah Allah, digagahi oleh Allah. Kita ni makna kata kita ni tergagah. Jadi itulah lebih kurang tuan-tuan yang boleh saya sebut pada tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak faham lagi berkaitan dengan sifat kudrat ni, eloklah mengaji kitab khusus, kitab Usuluddin, Syarah Matan Ummul Barahin. Di antaranya Aqidatun Najin, Durrus Samin, apa nama kitab, apa nama ni, dua-dua kitab ni pun dah cukup dah insya-Allah untuk kita memahami perjalanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita setakat yang disebut oleh Imam Ghazali ni, kalau kita faham pun mencukupilah tuan-tuan, insya-Allah. Nak dalam-dalam lagi, kenalah mengaji kitab khusus berkaitan dengan ilmu Usuluddin. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berunduk ni ada beberapa perkara saya nak sebut. Macam biasalah tuan-tuan, ada bawa pembaharan jualan. Hari ni kita ada bawa lembu. Lembu kita sendirilah. Kita macam itulah, bila duit agak kurang sikit, sembelih lembu. Jual sikit-sikit. Kita jual 1/2 kilo, RM15. Kita packing 1/2 kilo. Tuan-tuan akan berhajat boleh dapatkan di sana. Di samping tu saya nak ulas sikit tuan-tuan berkenaan apa disebut oleh pemimpin kerajaan pada hari ini. Kita COVID kita ni akan masuk fase endemik, bukan lagi pandemik. Selalu kita dengar pemimpin-pemimpin akan bercakap bahawasanya kita terpaksa menerima hakikat hidup bersama COVID. COVID ada keliling kita. Kita kena hidup bersama COVID. Caranya iaitu dengan cara kita menguatkan imuniti badan kita melalui vaksin. Vaksin tu vaksin lah. Tapi yang saya nak cakap ni melalui sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Tak apalah kita nak vaksin pun satu hal lah. Tapi makna kata kita cuba tuan-tuan sekalian mengamalkan
kekuatan badan kita mengikut sunnah dan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Antaranya tuan-tuan, Nabi bersabda tentang kehebatan habbatus sauda. Habbatus sauda ni tuan kecil, tapi dia punya kekuatan luar biasa. Hingga Nabi kata, inna hazihil habbatus sauda shifaun. Sesungguhnya ini habbatus sauda ini syifa, ubat mingkul lida'in, bagi tiap-tiap penyakit. Apa penyakit? Ubatnya habbatus sauda. Kalau kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa minaslam, melainkan makna kata daripada penyakit Islam. Hadis ni Aisyah cerita, qultu, Aisyah kata, aku tanya, wa maslam, apa itu Islam ya Rasulullah? Qala al-maut. Nabi kata penyakit Islam itu penyakit mati. Kalaulah kiranya mati ni ada ubat, ubatnya habbatus sauda. Setengah orang kata kat saya makan tak baik Ustaz. Hang makan berapa? Secekak. Mana boleh secekak? 7 biji ya. 7 biji. Nabi makan 7 biji. Hang makan 1 cekak. Mana boleh? Overdose. Tak overdose. Panadol 2 biji. Dia hentam 10 biji. Mana nak baik demam? Demam penyakit lain. Jadi tuan-tuan makanlah habbatus sauda. 7 biji. Ada juga orang amal 7 pagi 7 petang, tapi nak Nabi makan 7 biji. Saya jual tuan-tuan. Saya berusaha cari pasal menyedari ini ubat yang paling hebat. Saya jual 150 gram RM10. 150 gram tuan-tuan makan setahun tak habis. Setahun tak habis tuan. Habbatus sauda. Jadi tuan-tuan cubalah amalkan habbatus sauda tiap-tiap hari 7 biji. InsyaAllah akan membina imuniti badan kita, kekuatan badan kita. Terutama nak berhadapan dengan makna kata dengan COVID. Habbatus sauda ni tuan-tuan, dia mempertahankan pernafasan kita. Kita ada penyakit lelah ke penat, dia banyak. Habbatus sauda ni dia bantu kita insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, madu. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahli ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun, keluarlah daripada perut lebah itu syarabun, minuman, mukhtalifun alwanuhu, warna dia berbagai-bagai. Kalau di Syam lain warna dia, kalau di Malaysia ni lain, hutan ni lain, warna dia berbeza-beza. Itu dia. Fihi syifa'un linnas, padanya itu kata Allah Ta'ala merupakan syifa, merupakan ubat bagi manusia. Madu tu ubat, siapa kata? Tuhan kata. Habbatus sauda tu syifa, siapa kata? Nabi kata. Dalam satu hadis tuan-tuan sekalian, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang tadi Bukhari na, hadis Bukhari, yang ni Ibnu Majah. Rasulullah kata siapa menjilat madu, menjilat madu, jilat ni minum, memanglah kita minum kita jilat. Minum, jilat di sini kata ulama maknanya minum. 3 pagi. Dalam 1 bulan 3 pagi. Ulama tafsirkan hadis ni 3 pagi berturut-turut. Dalam 1 bulan 3 pagi berturut-turut. Belum makan apa tuan-tuan, minum madu dulu. Maka Rasulullah SAW kata tidak akan ditimpa penyakit berat. Penyakit berat-berat tak kena kat kita. Saya ni kena stroke ni tak minum madu, baru nak minum. Tapi madu tu madu asli. Cari madu asli. Madu ni tuan-tuan balik rumah pun isteri tak marah punya. Madu satu lagi aku tak tahu. Madu ni siapa pun tak marah. Macam mana nak tahu asli? Antara caranya tuan-tuan ambil madu. Tuan-tuan ambil madu, tuan-tuan berbuah atas piring. Tuan-tuan bau air sikit. Tuang air sikit. Kemudian tuan-tuan goncang. Goyang pelan-pelan. Dia akan membentuk tuan-tuan sarang lebah.
Madu tu terbentuk sarang lebah. Tu asli lah insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya cuba mencari tuan-tuan madu yang asli untuk beramal supaya kita dapat menjadi benteng pertahan. Kita yakin pada apa Allah sebut, kita yakin apa yang Nabi kata. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan, saya mendapat bekalan daripada seorang pengeluar yang kutip madu-madu daripada hutan ni. Dia ambil daripada apa? Daripada hutan Pahang ni, yang orang panggil madu tolang. Dan ada juga madu yang dibelah. Madu belah pun tak apa. Dia pun akan jadi macam tu juga. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah uji dan dia tunjuk sijil kat saya mendapat kelulusan kajian kelulusan daripada Mardi. Dan satu lagi ada sijil daripada UNIPEC, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, UNIPEC mengkaji makna kata madu tu madu asli. Dan saya pun cuba. Saya bubur air goyang-goyang memang asli sungguhlah, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan nak cuba, bolehlah cuba, insya-Allah kita ada jual Kemudian ada satu lagi yang kita namakan sumak. Sumak ni kaya dengan vitamin C. Makanan sahabat-sahabat kita tuan-tuan sekalian di belah timur tengah sana, makanan berkurun-kurun dah, ya. Dia vitamin C ni kalau tanya doktor akan sebut, dia suruh kita makan makanan yang banyak vitamin C seperti lemon, seperti limau dan sebagainya untuk menguatkan ketahanan badan kita insya-Allah dalam menghadapi Covid. Jadi saya dah jadikan sumak ni minuman harian saya. Jadi sebelum saya pergi kerja, saya pagi pergi buat kerja, jaga lembu begitu gini, saya akan bancuh sumak tu bersama-sama madu lebah. Kemudian saya akan minum. Nak main mengajar pun macam tu. Saya bancuh satu botol, saya buah dalam kereta. Jadikan minuman harian kita insya-Allah. Tapi yang ketaranya tuan-tuan, memang tekanan darah tinggi dia akan turun. Sebab dia tinggi vitamin C tu dia akan menurunkan. Bila kita cek sekitar 130 turun sampai 120. Alhamdulillah. Kita dapat sumak ni bekalan daripada Turki dan kita dapat tuan-tuan sekalian habatus sauda daripada Syria. Dan madu lebah daripada Pahang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan minuman-minuman ni semua akan membina kekuatan tubuh badan kita insya-Allah dalam menghadapi ujian Allah Taala yang sedang melanda kita. Tuan-tuan yang nak vaksin tu vaksin lah, tak apa, tak ada masalah lah. Tapi kita ikhtiar kita dalam anak usaha kita menepani masalah yang sedang menimpa kita insya-Allah. Sekata itu saja kita menghormati masa tuan yang diberi pada kita. Kita patuh pada SOP. Mudah-mudahan Allah Taala tarik balik segala bencana yang kita hadapi. Di samping masa yang sama kita berjuang bersungguh-sungguh untuk memenangkan Islam di tanah air kita ini. Kerana kita yakin tuan-tuan, mungkin kemungkinan besar bala yang Tuhan timpa ke seluruh dunia hari ini tuan-tuan, orang menolak hukum Allah Taala. Itu syirik yang cukup besar, menolak peraturan dan hukum hakam Allah, melakukan kemungkaran, kemaksiatan di muka bumi Allah ni yang dah tak mampu makna kata kita tahan. Jadi kita terus berjuang dan berjihad menegakkan amar makruf nahi mungkar ini, mendaulatkan syariat Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan umat manusia kembali makna kata aman seperti mana sedia kala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bis salihati amalana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Seperti biasa tuan-tuan yang ingin berwakaf